العالمين. Tuan-tuan dan Allah sekalian, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini yang barakah, pada bulan yang penuh kemuliaan, pada 10 hari yang besar, yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, iaitu 10 hari awal bulan Zulhijjah, yang dijanjikan dengan pelbagai kelebihan dan keistimewaan, dengan gandaan pahala, sehingga ada ulama menyatakan 10 hari yang akhir, 10 hari awal Zulhijjah ini lebih baik daripada 10 hari akhir Ramadan dan sebagainya. Dan merebutlah peluang ini untuk menggandakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyakkan berdoa, khususnya nanti pada hari-hari yang dimustajabkan doa, terutamanya pada hari Arafah nanti, pada 9 Zulhijjah, hari Isnin, sehari sebelum raya tu ada hari Arafah kan. Jadi mohon doa banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diselamatkan daripada wabak bahaya ini dan diangkat segera oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan kita dan diselamatkan seluruh umat Islam secara umumnya daripada wabak yang bahaya ini, insya-Allah. Baik, kita mulakan dengan talaqi Al-Quran. Baik, sebelum tu berkenaan tentang kelas talaqi kita yang melalui grup WhatsApp atau WhatsApp call, ada sedikit saya tengok kurang sesuai, kerana sebelum ni kita letakkan syarat untuk mengisi nama bagi mendaftarkan diri mengaji pada hari itu bermula pada petang pukul 4 lebih itulah. Jadi itulah waktunya untuk kita mendaftarkan, untuk kita mengaji pada hari itu. Tapi yang berlaku hari ini, ada yang mendaftar terlalu awal, seperti daftar pagi dan sebagainya. Jadi menimbulkan dia kurang senang lah di antara sahabat-sahabat kita yang sama-sama mengaji ini. Dia peraturan nak isi tapi tunggu pukul 4. Tiba-tiba ada yang isi pukul 7, ada 8 pagi dan sebagainya. Jadi mohon untuk dipatuhi peraturan kita mula isi pukul 4 petang. 4 petang tu kita takkan tunggu untuk mengaji. Kalau isi pagi itu kita tak tahu tengah hari kita ada urusan lain, tak panjang lagi. Jadi mohon untuk diisi pada jam 4 petang, baru isi nama untuk mengaji mengikuti giliran lah. Jadi itu saja. Kita mulakan dengan talaqi untuk Allah kita 495. Baik, 495, surah terakhir, surah Az-Zukhruf, juzuk 25, ayat yang ke-74, belah kanan atas, innal mujrimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mujrimina fi 'adzabi jahannam khalidun. Innal mujrimina fi 'adzabi jahannam خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك. قال إنكم ماكثون. قال إنكم ماكثون. لقد جئناكم
بالحق ولكن أكثركم بالحق كارهون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون فأنا يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون وقيله يا
وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون فسوف يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم Di akhir surah dengan awal surah dengan bismillah, dia ada 4 cara bacaan kan. 4 cara bacaan, satu tak putus. Yang pertama putus semua, jadi dia waqaf semua tempat. Akhir surah bismillah waqaf, surah waqaf. Kemudian sambung semua, akhir surah sambung bismillah, sambung dengan awal surah. Yang ketiga, akhir surah berhenti bismillah, sambung dengan hamim. Yang keempat tak boleh apa dia? Fasawfa ya'lamuna bismillah, tak boleh. Dan berhenti pada bismillah pula. Lepas tu hamim. Dan keempat tak dibolehkan. Kita buat dengan 3 cara ya. Pertama tu dah selesai dah, kita semua. Yang ni kita sambung semua pula. Fasawfa ya'lamuna bismillahirrahmanirrahim. Hamim. فسوف يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم حميم Cara yang ketiga, fasawfa ya'lamun. فسوف يعلمون Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين. والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. إنا كنا مرسلين رحمة من ربك. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت. لا إله إلا هو يحيي ويميت رب
ربكم ورب آبائكم الأولين ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين إني لكم رسول أمين وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن
إنكم متبعون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم
أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah, terima kasih kepada Syekh Asnan tentu untuk terapi Al-Quran. Baik, Alhamdulillah ada soalan yang diajukan. Silakan kalau pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak kepastian yang huruf Qaf di baris bawah tu Ustaz. Kalau cara kita bacanya, kita kena muncungkan mulut ke tidak Ustaz? Haqqi. Okey, terima kasih soalan. Baik, huruf Qaf adalah huruf isti'la yang datang pada sifat tafkhim. Qaf dibaca tebal. Dan tebal ni pula dia ada tingkatan dia. Ada yang tebal betul, tebal penuh. Ada yang tebal tu kurang sikit, ada yang kurang lagi, ada yang kurang lagi. Baik, jadi Qaf pada baris di atas tebalkan. Jadinya Qa. Dan muncung itu bukan satu yang apa nak kata bukan mesti, bukan satu yang mesti. Yang penting bacaannya tebal. Kalau boleh tebalkan muncung haqqa, qa, haqqa. Yang penting bunyi qa tebal. Dengan haqqa ada salah. Jadi muncung itu bukan satu yang mesti, yang penting bacaannya tebal. Muncung yang mestinya hanya berlaku pada ismam sahaja. Pada ismam tu mesti muncung. Memang bacaannya muncung. Tapi yang huruf tebal ni kalau boleh bacaan tebal, walaupun muncung tu taklah muncung yang sempurna, asalkan tebal yang sempurna itu telah memadai. Dan ada pun bila huruf di bawah, huruf Qaf di bawah, tebalnya tu dah berkurangan. Tapi dia masih ada tebalnya, cuma sedikit tebal. Banding dengan baris dia atas. Bil haqqi, qi. Tak boleh cakap bil haqqi. Tak perlu. Bil haqqi. Ihdinas siratal mustaqim. Okey? Tak boleh cakap mustaqim. Tak perlu. Mustaqim. Okey lah tu. Memadai. Jangan sampai qaf jadi kaf. Sampai terlalu nipis. Mustaqim. Itu salah lah. Jadi kita nak faham huruf yang tebal ni dia ada tingkatan-tingkatan tebalnya. Ada masa dia tebalnya tebal yang sempurna, ada masa tebalnya itu tidak sempurna ataupun kurang sempurna. Adapun muncung itu ketika tebal itu hanya untuk menyempurnakan bacaan tebal sahaja. Jadi kalau orang tu baca satu kadang-kadang qari ni baca, mulut dia tak ada muncung sangat pun, tapi tebalnya okey. Artinya tak betul lah tu. Tak ada masalah. Bukannya muncung itu satu syarat untuk tebal. Tak ada faham itu. Okay, masa saya tekankan muncung sikit, saya dah muncung sikit sebab memang tak tebal langsung bacanya. Ihdinas siratal tal. Ihdinas siratal mustaqim. Sikit je. Yang saya ihdinas siratal mustaqim. Salah itu. Macam wala qa. Sikit saja. Qa. Tak perlu wala qa. Itu. Asalkan sempurna tebalnya, maka perbuatan muncung itu untuk menyempurnakan bacaan tebal tersebut. Boleh? Okey, terima kasih Ustaz. Sama. Ada soalan lagi nak? Ya. Ini dengan kaedah
kaedah kita menyambung dua surah tadi, Ya. adakah ia melibat pada semua surah-surah ataupun surah-surah yang ada kepala surah saja? Kepala surah. Mana ada huruf-huruf surah macam Hamid, Yasin itu. Kita yang itu saja ataupun semua surah kita boleh buat begitu? Baik, kaedah ini terpakai untuk semua surah. Surah yang ada bismillah antara dua surah. Ini ada bismillah antara dua surah. Semua surah ada bismillah kan? Kecuali surah Taubah sahaja. Jadi At-Taubah dia ada cara bacaan ni pula. Sebab dia tidak ada bismillah. At-Taubah boleh berhenti, alim, ambil nafas, bara'ah. So tidak ada bismillah kan? Ataupun sambung, alimum bara'ah. Ataupun yang ketiga dengan saktah, alim bara'ah. Itu hanya pada awal surah At-Taubah. Apa surah-surah yang lain dia terpakai dengan kaedah yang seperti saya telah sebutkan tadi. Ada tiga cara, putuskan semua atau sambungkan semua, ataupun putuskan yang pertama dan bismillah sambung dengan awal surah. Yang tak boleh cara yang keempat apa dia? Akhir surah sambung dengan bismillah dia berhenti. Lepas tu dia mula dengan awal surah. Itu sahaja yang tak dibenarkan. Jadi tiga cara boleh, satu cara tidak dibolehkan. Boleh? Terima kasih Ustaz. Sama. Okey, ada soalan dah? Silakan Ustaz nak tanya sikit. Yang minggu lepas punya tu baca dengan Syekh lah. Muka surat 159 159. ayat 71. Okay. Ayat 71, okey. Jadi masa tu kita berhenti dekat wa'aba'ukum. Okey, kalau saya tengok kat sini mim tu dekat bawah, dekat ayat seterusnya tu mim alif tu ada satu. Ya. Jadi bila kita berhenti hukum tu kita perlu dengung tak Ustaz? Syekh bacakan lah. Ya nanti Syekh bacakan lah. Saya tak perasan. Aha. Baik, kalau berhenti pada wa'aba hukum tak dengung. Kenapa tak dengung? Sebab dia waqaf pada mim yang pertama. Bila berhenti pada mim yang pertama, dia tidak melibatkan mim yang kedua. Punca dengung itu ialah apabila mim pertama jumpa mim kedua. Itu sebab kenapa dengung. Jadi kalau kita dah berhenti pada wa'aba hukum, jumpa pada mim pertama saja, tak jumpa mim yang kedua, maka tidak ada sebab nak dengung. Waqaf dengan wa'aba hukum. Gitu. Tapi bila sambung saja, bila sambung berlakulah sebab tadi, iaitu mim pertama jumpa mim kedua, maka dengung. Wa'aba hukum ma nazzalallahu biha min sultan. Boleh? Boleh Ustaz? Okey. Baik, bila selesai kita tak ada soalan, kita baca sikit. Kita punya tab tajwid yang warna biru ni, apa kita? 204 Sofir. Muka surat 204 As-Sofir. 204. Okey, muka surat 204. Masih lagi perbincangan berkenaan tentang sifat huruf. Dan hari ini kita masuk pula huruf yang sifat tunggal. Yang sebelum ni berlawan kan? 5 lawannya 5. Semuanya ada 10 sifat. Dan sekarang kita masuk pula sifat yang huruf ataupun sifat yang tidak berlawan, ataupun sifat tunggal bagi huruf hijaiyah. Bila masuk perbincangan sifat tunggal ni tuan-tuan, dia tidak melibatkan semua huruf. Hanya huruf tertentu sahaja. Berbeza dengan sifat berlawan. Bila berlawan, sebahagian huruf dia akan melibatkan semua huruf. Sebahagian huruf akan duduk di bawah satu sifat.
dan yang baki akan duduk pada sifat lawannya. Adapun yang tunggal ni, dia hanya melibatkan huruf tertentu sahaja. Tidak ada lawan bagi sifat tersebut, maka huruf tertentu sahaja yang terlibat, bukannya semua huruf. Maka disebabkan adanya sifat tunggal ini, iaitu ada 7 nanti, kita bincang ada 7 sifat tunggal, maka berlakulah ada huruf bersifat 6 sifat, ada yang 7 sifat, ada yang 5 sifat. Jadi bertambah lagi 6, 7 tu sebab apa? Ada tambahan 1 atau 2 sifat bagi huruf tertentu daripada sifat-sifat tunggal. Tapi 5 sifat ni, semua huruf mesti ada 5 sifat paling kurang. Sebab yang 5 lawan yang 5 tadi, sama ada dia bersifat dengan yang ini atau bersifat dengan lawannya. Jadi nak tak nak, dia mesti ada 5 sifat. Ada sifat tunggal yang 7 ni tidak melibatkan semua huruf-huruf tertentu, maka adalah huruf tadi daripada 5 sifat yang asas tu, yang berlawan tadi, ditambah 1 atau 2 sifat daripada sifat-sifat tunggal. Okey? Baik. Mari kita bincangkan apa dia sifat sofir. Sofir pada bahasa ialah siulan atau desir. Pada istilah menyebut hurufnya dengan bunyi berdesir yang kuat. Itu poin dia. Sofir ni apa dia? Desir kuat. Dia hampir-hampir dengan sifat hams. Hams dia ada angin yang terlepaskan, tapi tak semesti kuat desiran. Yang ini dia kuat desir. Ini sifat sofir. Seperti menyerupai suara binatang. Yang kita dulu kan, apa dia binatang ni tu? Dia ada suara lebah, dia ada suara belalang dan suara angsa kan. Kita bincang insyaAllah. Baik. Kata sahib as-salsabil, amma as-safiru fahuwa sawtun zaidu baina shifahi hurufin yujadu. Adapun safir itu dialah suara tambahan yang terletak antara dua bibir yang terdapat bersama huruf. Suara tambahan, suara desiran. Baik. Huruf safir ada 3, iaitu zai, sin dan juga sad. Setengah ulama mengatakan bahawa huruf safir berdesir, berbunyi seperti unggas binatang yang berterbangan, iaitu zai berdesir seperti lebah. Berdesiran tu. Manakala sin berdesir seperti belalang. Adapun sad berdesir seperti angsa. Angsa berdesir ketika apa? Dia menudu, ada bunyi daripada mulut angsa tersebut. Jadi zai lebah, sin belalang, sad seperti suara angsa. Itu desiran dia. Kuat desiran. Baik, itu sifat as-safir. Kata Imam Ibn Jazari, safiruha sadun wa zayun sinu. Safir huruf-hurufnya sad, zai dan juga sin. Kata Syekh Ibrahim As-Sanudi, wa sadu ma'sinin wa zayin sufirat. Dan sad bersama sin serta zai itu disafirkan. Di dua mata ini menunjukkan sifat-sifat huruf safir. Sad adalah huruf safir yang paling kuat kerana terdapat padanya iqbaq. Jadi iqbaq menguatkan safir ini. Sifat yang menutupkan iqbaq, tidak meninggi, menutup bahagian atas. Lalu ada angin yang terlepas, maka kuat iqbaq tadi menguatkan safir, maka sad jadi huruf yang paling kuat di antara huruf-huruf safir. Kemudian zai, kerana terdapat padanya sifat apa? Jah. Jah ni apa dia? Al-jahru lawannya al-hams. Jadi jah ni menahan angin. Maksudnya bunyi zai ni suara. Okay. Dan sin adalah huruf safir yang paling lemah kerana terhimpun padanya sifat yang lemah, iaitu hams, rokhawah, istifad dan infitah. Jadi lemahnya sin sebab sifat-sifat yang bersama dia lemah juga. Hams angin terlepas, rokhawah suara terlepas, istifad lidah merendah, infitah terbuka antara lidah dengan langit-langit. Maka sin menjadi huruf paling lemah kerana gandingan sifat yang ada pada sin
menyebabkan sifat sofir pada sin dikategorikan sifat yang ketiga yang paling lemah di antara huruf-huruf sofir yang lain. Kata Syekh Sulaiman Al-Durji, wa aqwa safiru sadu fasinu thumma za. Dan huruf sofir yang paling kuat adalah sad, kemudian sin, kemudian zain. Kalau ikut kat situ dia ada segi terbalik susunan dia. Sad paling kuat sad betul, kemudian sin, kemudian zain. Kalau ikut susunan pada kitab tu, selepas sad itu zain dulu, kemudian baru sin yang paling lemah. Baik, kita baca dulu. Sofir terbahagi kepada 3 peringkat, iaitu aqwa, awsat, ad'af. Okay. Jadi di sana kita tengok ada pandangan yang berbeza lah. Yang pertama, susunan segi kuat atau lemahnya itu, yang pertama sad, zai, sin. Yang kedua sad, sin, zai. Sin dengan zai ni dua atau nombor. Baik. Sofir terbahagi 3 peringkat, kuat, aqwa, awsat, sederhana, ad'af, lemah. Baik, bila aqwa iaitu peringkat paling kuat, itu terjadi pada huruf sofir yang bertasydid, iaitu zai musyaddadah, sin musyaddadah, sad musyaddadah. Huruf sofir yang bersatu, huruf yang paling kuat sofirnya aqwa. Az-zabaniyah, as-salam, as-samad. Ini bersatu dia pun kuat. Sebab satu angin ketika dia mati, satu angin lagi ketika dia berbaris. Yang kedua, awsat, pertengahan, terjadi pada huruf sofir yang tidak berbaris atau sakin, iaitu zai sakinah, sin sakinah, sad sakinah. Tazra'una, yas'alunaka, wala nasbiranna. Huruf sofir yang sukun, dia bersifat sofir yang awsat, anginnya sederhana. Adapun yang ad'af, yang paling lemah, terjadi pada huruf sofir yang mutaharrik, iaitu sofir yang berbaris, iaitu zai mutaharrikah, sin mutaharrikah, dan sad mutaharrikah. Zahuqa, sabiqin, sin sabiqin, sadiqin, huruf sofir itu berbaris. Jadi bila berbaris, dia punya kekuatan anginnya itu menjadi lemah, yang paling lemah. Jadi 3 tingkatan sofir. Yang pertama dia aqwa, ketika huruf sofir tersebut bersatu dan dia berbaris. Yang kedua awsat, ketika huruf sofir ini sukun, bunyi sofirnya itu sederhana. Dan ad'af, iaitu bila huruf yang sofir ini berbaris atau mutaharrik. Dia ada angin juga, tapi anginnya itu lemah, sofirnya itu lemah, bunyi gesit itu lemah sebab huruf itu berbaris. Jadi alhamdulillah, habis kita baca as-sofir. Tengok tu Syekh Muhammad dah masuk ke. Ada soalan nak tanya? As-sofir ni tadi ni dia sebut aqwa, awsat dan yang berlemah, bertenang. Dan kita nak sebut tu sebenarnya tak lah kira kan. Saya jawab sendirilah. Sebab kekuatan tu kadang kekuatan kuat tu kita nak timbangkan, nak ukur tu agak susah sikit lah kadang kan. Pada contohnya macam zai tu kan, lebah, kuat dia tu kadang-kadang kita nak ukur tu agak sikit susah sikit lah. Nak ukur kekuatan tu lah. Itulah. Baik, untuk nak kekuatan aqwa, awsat dan juga ad'af memang agak sukar sebenarnya. Tapi daripada segi kedudukan atau keadaannya itu, bila huruf itu bersatu dan berbaris, dengan sendirinya dia akan dibaca dengan jelas bunyi sofirnya kuat. Sebab kedua kali itu, satu ketika dia tak mati, yang kedua ketika dia berbaris. Assa kan dua kali, assa. Maka jelas sebab itu pertambahan bunyi suara sofir, kita sudah pasti dia yang paling kuat. Adapun bila sofir itu sukun, dia jadi kurang sikit sebab dia tidak lagi bunyi
yang kedua, ada bunyi lagi tambahan untuk barisnya. Kita sudah kasih bunyi angin ini akan berkurangan berbanding dengan bunyi sipil ketika bersatu. Contohnya apa tadi? Tazra'una, tazra'. Itu. Okey. Adapun yang ketiga, kita berbaris lagi dia kurang sebab nak meraihkan baris yang ada pada dia.